وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala dengan setinggi-tingginya. Pada malam yang mulia ini kita masih lagi diberikan peluang dan keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dapat sama-sama kita beriktikaf di rumah Allah. Seterusnya kita diberikan waktu untuk duduk di dalam pengajian kuliah ilmu pada malam ini, sementara kita bersama-sama menunaikan salat fardu Isya. Dan insya-Allah hadirin muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk terus kita mematuhi SOP yang ditetapkan dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah menghindari kita daripada wabak yang memudaratkan, dan Allah mengangkat ujian ini dengan kudrat dan izinnya supaya kita semua dihindari daripada musibah yang besar. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, malam ini kita akan menyambung pembelajaran kita menerusi pengajian kitab, iaitu Bahrul Madhi. Sebab tu kena sebut betul-betul Bahrul Madhi. Dia kena ada alif mad, jangan Bahrul Madhi pula. Kalau Bahrul Madhi makna dia lautan kepada pengetahuan. Tapi kalau Bahrul Madhi, lautan air madhi. Jadi kena sebut betul-betul tu. Sekarang orang tanya, abang tadi belajar kat masjid kitab apa? Lautan air madhi. Terkejut isteri, ni apa ke benda abang belajar ni? Tu contoh kan. Sebab tu dalam bahasa Arab ni, dia kalau kita panjang tak bagi panjang, tak panjang kita bagi panjang, dia makna dia akan bertukar. Ya, baik. Malam ni kita akan menyentuh berkenaan dengan bab majaa fis salati 'alal khumrah, iaitu bab yang datangnya ia bagi menyatakan sembahyang di atas tikar. An Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 'alal khumrah. Daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu baginda pernah salatnya ia di atas tikar. Baik, pertama sekali, siapa dia Abdullah ibnu Abbas ni? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma merupakan sepupu kepada Rasulullah SAW. Kerana kita semua tahu Abbas bin Abdul Muttalib merupakan bapa saudara kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah ibnu Abbas, selain daripada dia ni hubungan sepupu dengan Rasulullah SAW, beliau juga adalah merupakan sahabat di kalangan sigharus sahabah, sahabat-sahabat yang kecil. Ketika Nabi SAW melanda peristiwa Amul Huzn, iaitu peristiwa tahun kesedihan, kerana pada tahun itu Nabi kehilangan isteri yang tercinta, dan Nabi SAW juga kehilangan bapa saudaranya Abu Talib. Di tahun yang sama lahirnya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia lahir tahun tu, sehingga kan Abbas bapa saudara Nabi
nak memberikan, menghilangkan kesedihan Nabi SAW, telah pun meminta Rasulullah SAW supaya menjaga dan menyantuni anaknya dan menjadikan anaknya itu berkhidmat sebagai teman di dalam hidup Nabi SAW. Dia Abdullah bin Abbas ni, dia daripada kecil dia selalu pergi ke rumah Rasulullah SAW, dan dia selalu dibesarkan oleh didikan Nabi, penjagaan Nabi, sehingga Nabi pernah mendoakan kepadanya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah kefakihan agama kepada budak ini dan fahamkanlah ia di dalam mentakwilkan Quran. Sebab itu beliau menjadi tokoh sahabat paling muda yang boleh menafsirkan Al-Quran dengan tafsiran yang tak mampu ditafsir oleh orang-orang dewasa. Jadi 3 tahun sebelum Nabi hijrah, ketika Nabi hijrah ke Madinah, dia pergi ke kota Madinah bersama dengan ayahnya dalam penghijrahan. Ketika itu dia masih lagi berusia kecil. Ya, ini contoh, ikon ataupun kita panggil kudwah, tauladan kepada golongan-golongan remaja. Salah seorang yang kita kena bagi tahu kat cucu kita, bagi tahu kat anak kita adalah Abdullah ibnu Abbas. Dia adalah tokoh remaja yang paling berilmu di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini cerita Abdullah bin Abbas ni tuan-tuan. Sehingga kan ketika zaman pemerintahan Sayyidina Umar jadi khalifah, dalam parlimen itu, persidangan mesyuarat majlis syura, Sayyidina Umar mengambil salah seorang yang layak masuk, paling muda masuk di dalam majlis syura perlembagaan negara lah, kita panggil parlimen negara masa itu, antaranya Abdullah ibnu Abbas. Sampai ada sahabat yang lain yang lebih veteran tak berapa selesa, takut apa yang mereka discuss tu dia tak faham sebab dia masih budak. Sehingga mereka tanya, wahai Amirul Mukminin, apa kelayakan Abdullah ini sehingga kau bawa masuk ke dalam majlis yang kita berbicara bukan tentang soal jiran ke keluarga, tapi soal masyarakat, soal negara. Maka Sayyidina Umar mengatakan, innahu lasigharus sinin kabir wa su'ulul lisan wa kabiru al-uqul. Kata Sayyidina Umar, dia ni budak umur kecil, tapi lidah dia lebih petah daripada orang yang dewasa, dan akalnya lebih besar dan tajam daripada orang yang berpengalaman. Sehingga kan sahabat minta bukti. Sayyidina Umar kata, tolong kalian tafsirkan kepada aku apa makna surah An-Nasru, idza jaa nasrullahi wal fath. Semua sahabat pakat duk bagi pandangan, oh ini menunjukkan Islam akan terus mendapat kemenangan dan menguasai dunia. Ada yang mengatakan ini menunjukkan dakwah akan berjaya dan berkembang. Ada yang kata ini menunjukkan kita mesti selalu memperingati berzikir kepada Allah dan menjaga istighfar, bertaubat pada Allah. Tapi lepas habis semua bercakap, kata Sayyidina Umar, tolong wahai anak kecil, bagi pula pandangan kamu. Kata Abdullah bin Abbas, ayat ini menunjukkan kepada kita tentang kewafatan Nabi SAW semakin hampir kepada saat ketika penurunan ayat tersebut. Ayat ini menunjukkan kepada kita iaitu persediaan seseorang menghadapi urusan hidupnya apabila dia hendak menghampiri kepada ajalnya, maknanya menghampiri kepada usia tuanya. Ini menunjukkan satu sudut pandang yang berbeza yang tidak diberikan oleh sahabat yang lain, sehingga kan beliau diterima oleh pembesar-pembesar sahabat untuk bersama-sama di dalam majlis itu. Baik, kata Abdullah bin Abbas, aku pernah melihat Nabi SAW solat di atas tikar. Khumrah ini tuan-tuan dalam bahasa Arab dia merujuk kepada tikar kecil, ya, tikar yang kecil. Dia bukan macam sejadah kita
yang boleh muat satu kawasan tempat salat kita, memenuhi satu ruang keperluan salat kita. Dah, dia khumrah ni satu tikar yang kecil, yang barangkali mungkin hanya memuatkan bahagian sujud sahaja atau separuh daripada badan sahaja. Sebab itu disebut di sini asal makna khumrah ialah tikar kecil yang dianyam daripada daun tamar. Tetapi dikendaki di sini adalah barang apa sesuatu yang dibentangkan ia ketika hendak salat dalam keadaan bersih dan sucinya ia. Di sini menggambarkan kepada kita tuan-tuan, salah satu sunnah Nabi kalau tuan-tuan nak salat, ambillah tikar. Tak boleh tikar yang besar, tikar alas yang kecil, tak apa, salatlah. Walaupun tempat yang kita nak semayang tu memanglah bersih, memang tak ada najis. Kalau ada najis kita pun tak boleh pergi bentang sejadah ke atas tu. Tapi menjadi salah satu sunnah tambahan yang menambahkan lagi ganjaran itu dengan kita niat nak mengikuti perbuatan Nabi SAW. Kita bawa lah satu sejadah, kita bentang, kita salat di atasnya, kita dapat pahala sunnah. Sebab tu tuan-tuan, saya sebut banyak kali dah, PKP ni ada banyak hikmah dia. Salah satu daripadanya mengajar kita menghidupkan sunnah Nabi yang kita tertinggal akannya. Salah satu sunnah Nabi apa dia? Iaitu kita perlu berwuduk daripada rumah, bukan berwuduk di masjid. Jadi semua orang bila nak main masjid, semua pakat ambil wuduk dulu kat rumah, supaya datang masjid, dia datang dalam keadaan taharah, kemudian dia langsung boleh menunaikan salat tahiyyah, kemudian dia boleh duduk dalam keadaan tidak berhadas. Itu sunnah yang kalau bukan sebab PKP, barangkali ada orang datang masjid, dia tak ambil wuduk lagi kat rumah, dia ambil wuduk dekat masjid. Tak salah pun, tapi nak dapat pahala tambahan, yang mana pahala tambahan itu barangkali walaupun dia tidak besar, kita perlukan dia pada hari akhirat, sekurang-kurangnya untuk menambah atau menyempurnakan amalan kebaikan kita yang berkurang. Samalah juga kita bawa alas. Tapi sebenarnya kalau tuan-tuan tak bawa alas, masjid tuan-tuan ni pun kira alas lah. Ni ada kapet ni pun kira alas lah. Kalau contoh semayang dekat simen tepi tu, yang tu tak ada lah alas, sebab bawah kapet ni pun ada simen. Jadi maknanya kalau dah ada kapet ni pun dah dikira ia sebagai alas. Cuma dia termasuk dalam alas yang besar lah, bukan satu alas yang kecil. Ini menunjukkan bila Nabi amalkan perbuatan seperti itu menunjukkan perbuatan itu disyariatkan, dan perbuatan itu adalah perbuatan yang diharuskan oleh syarak. Sebahagian mengatakan ia disunnahkan. Kita tengok perbahasannya. Kata Al-Imam Al-Qustalani, ia berkata, sesungguhnya telah sabit daripada baginda Nabi SAW sembahyang di atas khumrah itu, dan menyatakan padanya akan hukumnya. Sebahagian mengatakan hukumnya harus bagi menunjukkan keharusan, kerana kadangkala Nabi tak salat atas tikar ni, kadangkala Nabi langsung salat di atas tanah, kadangkala Nabi ambil tikar, Nabi jadikan ia sebagai alas. Ada hikmah lah tuan-tuan Nabi buat macam tu, sebab kadang-kadang ada orang ni dia sensitif. Kadang-kadang ada orang tanya saya, ustaz saya ni sensitif, kadang-kadang kalau kapet ni debu, saya ni ada asma. Jadi kalau saya nak sujud, kalau lama pula tu imam tu sujud, saya sat lagi kena bersin, saya kena sinus. Memang sensitif hidung saya ni. Memang dia tak boleh ada habuk sikit ke, debu sikit ke, jadi salah dah orang lain tak bawa sejadah ni, bukan time PKP lah. Saya seorang bawa. Bila saya bawa, ada orang tegur saya. Dia kata, kenapa ni semua orang sujud atas kapet, awak seorang saja sujud atas sejadah? Kadang-kadang orang kita ni tuan-tuan, benda macam tu pun dia nak tegur. Orang yang tak mai tu, orang yang ni dia tak tegur pula. Orang yang mai tu dia tegur. Kalau dia tegur ada ilmu tak apa, ni dia tegur ilmu dia pun tak cukup lagi. Itu satu masalah, ya.
Ini nak menunjukkan pada kita bahawasanya benda itu pernah dibuat, maknanya benda itu tidak dilarang, mengikut kepada kemampuan dan juga mengikut kepada keperluan seseorang itu jika dia memerlukannya. Memang ada hadis Nabi kata, antara kelebihan yang Allah beri kepada aku dan umatku yang Allah tak bagi pada umat lain adalah waju'ilatil arda masjidan wa tahura. Allah jadikan semua permukaan bumi ni bagi umatku adalah masjid, tempat sujud. Kalau dia bersih, tak ada sejadah pun tak apa, tak ada alas pun tak apa, asalkan dia tanah, kita boleh semayang kat situ. Itu dalam kondisi kita tak ada alas. Tapi kalau kita memang bawa alas tu, apa salahnya kita pakai alas tu? Kan? Apa masalah dia? Ya, ini menunjukkan kerana kita nak manfaatkan. Dia juga harta yang perlu untuk kita manfaat, daripada ada sejadah banyak-banyak duk simpan saja, pakai pun tak. Esok pun Allah Ta'ala tanya juga, ni duk beli banyak-banyak ni replika apa ni? Bawa buat muzium sejadah ke apa ni? Jadi kalau tak dimanfaatkan, ya, ini menunjukkan kepada kita itu ada beberapa perkara benda ini diperbolehkan oleh syarak untuk menunjukkan keluasan agama itu, tuan-tuan. Ya, baik. Kemudian dalam hal ini juga dibahaskan seterusnya, sembahyang atas apakah yang lebih afdal. Okey, sebelum saya nak begitu, hadis ini menjadi dalil dan hujah menolak sekeras-kerasnya pandangan Syiah. Kalau kita belajar tentang mazhab Syiah, saya memang beli buku Syiah ni. Kalau siapa pergi report, Jaiz main serbu rumah, saya kena tangkap lah, sebab banyak buku Syiah. Tapi bila kita beli itu bukan kita nak jadi Syiah, kita nak belajar tentang mereka, agama mereka. Saya tak panggil ajaran, saya kata agama. Sebab dia bukan jadi ajaran dah, dia dah recreate balik satu agama baharu, versi baharu, rebranding, the new religion. Pasal apa? Mengucap iman, rukun iman tak sama dah. Itu bukan agama Islam. Pasal rukun Islam tak sama, rukun iman pun berbeza. Macam mana boleh kata dia Islam yang sama? Sebab rukun Islam dia ada 6, kita 5. Rukun Islam yang ke-6 dia adalah wilayah, iaitu kepimpinan mesti daripada keturunan Nabi. Siapa pi bagi bukan keturunan Nabi, tak Muslim. Tapi kalau tanya mereka, tak mengaku lah. Siapa pun kalau tanya pun, kalau buat salah memang tak mengaku, ya, sebab mereka ada kefahaman taqiyah. Jadi antara pendapat mereka, sujud mestilah di atas tanah atau apa-apa yang diperbuat daripada asalnya tanah. Dia kena macam tu syarat dia. Jadi kalau katakanlah tuan-tuan sujud atas kapet ni, apakah asal usul material dia itu mai daripada tanah ke mai daripada mana? Kalau bukan datang daripada tanah, maka tak boleh sujud di atasnya. Kerana apa? Kerana menyatakan padanya kepada hadis tadi, wa ju'ilatil arda masjidan. Dia pegang pada hadis tu, telah dijadikan bumi. Makna bumi itu apa? Tanah. Sebab ard maknanya tempat yang paling bawah. Perkataan ardun tu maknanya tempat yang paling bawah. Lepas tu kalau tuan-tuan pergi dekat Arab, kalau tengok ground floor, dia panggil tabiq al-aradi, tingkat bumi, maknanya ground floor. Kalau tingkat satu dia panggil tabiq al-awwal, tabiq al-thani. Dia begitu. Jadi dia mengatakan bahawasanya sujud tu mesti di atas tanah. Sebab itu mereka sujud meletakkan batu, dan sebaik-baik tanah adalah tanah Karbala, kerana ia adalah merupakan tanah yang telah bercampur dengannya darah cucunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu an. Bila tanah tu campur,
jadi berkat dan lebih. Bahkan saya baca ini disebut dalam bukunya Biharul Anwar, sujud di atas batu Karbala itu 1 juta kali ganda lebih afdal daripada sujud kalian selainnya. Tu dia, bukan 1000, 1 juta terus di berapa belasah. Maknanya kalau dalam solat isyak ada berapa kali sujud? 1 rakaat 2 kali, 8 kali, 8 juta semayang mereka bagus pada tuan-tuan lagi. Maknanya kalau tuan-tuan bagi salam, mereka bagi salam, mereka ni dapat berapa? Kita 8 juta gaji besar, mereka ni semua gaji sikit contoh Tetapi pandangan itu tertolak disebabkan kerana sebab tu kalau mereka nak sujud pun mereka sujud macam kat lantai yang batu marmar, yang memang batu tu dibuat daripada asal daripada ambil daripada tanah, itu tak apa bagi pendapat mereka, ya. Tetapi hadis ini menjadi dalil dan hujah menolak, kerana Nabi solat di atas khumrah. Khumrah ni dia ambil pada pelepah-pelepah daun-daun tamar yang telah disulam dan dibuat dalam bentuk tikar, dan Nabi salat di atas dan sujud di atasnya. Ya. Ini menunjukkan perbuatan itu adalah dituntut ataupun diperbolehkan berdasarkan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sembahyang atas apakah yang lebih afdal? Wahai saudaraku, telah berkatanya para ulama akan muafakat sekaliannya atas afdal sujud itu di atas tanah. Kalau cerita mana lebih afdal tu lain, tapi kalau cerita sah ke tak sah, yang tu satu benda yang berbeza pula, ya, kena bezakan. Kerana maksudnya adalah menghinakan diri dan menambahkan tawaduk di hadapan Allah Ta'ala, maka tiada disuruh bersedap-sedap sujud di atas hamparan yang halus. Dengan kerana itu diriwayatkan daripada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, khalifatu Amirul Mukminin, sebahagian ulama menyatakan dia khalifah yang kelima, bahwasanya adalah didatangkan tanah maka diletakkannya atas tikar sembahyangnya, maka sujudnya ia atasnya kerana sangat tawaduknya dan khusyuknya. Baik, ini menunjukkan perbuatan Umar bin Abdul Aziz bukanlah menggambarkan mesti tuan-tuan pergi ambil tanah sekali keluar, sebelum masuk masjid semua pakat pergi ambil tanah, nak sembahyang bentang saja buh tanah atas tempat sujud tu. Bukan nak maksudkan begitu. Tetapi perbuatan Umar bin Abdul Aziz itu adalah merupakan ijtihad beliau, menyatakan bahawasanya kalau sujud di atas tanah itu baginya adalah lebih mendatangkan khusyuknya kepada Tuhannya. Sebab itu, kerana maqasid, objektif, matlamat daripada sujud itu adalah bukan tadarruk tetapi tazallul. Dia beza. Masa kita rukuk itu tadarruk, maknanya kita nak merendahkan diri kita kepada Tuhan. Tapi bila kita turun sampai ke bawah itu tazallul, maknanya kita nak hinakan diri kita di hadapan Allah, kerana kita meletakkan wajah kita yang mulia di tempat yang separa dengan telapak kaki, yang di mana tempat kita berpijak, yang mana posisi punggung kita ada lebih tinggi daripada bahagian wajah kita. Inilah tempat bentuk ritual yang paling hina yang dibuat oleh hamba Allah, hanya senya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah sekalian. Sebab itulah sujud ini hanya dikhususkan baginya hak eksklusif Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tiada dibolehkan olehnya para ulama untuk kita sujud selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh. Adapun zaman silam, ulama menyatakan bahawasanya sujud pada zaman yang terdahulu itu, ya, benar dipanggil sujud takrimah, iaitu sujud penghormatan. Tetapi sujud itu telah dimansuhkan hukumnya di dalam syariat baginda Nabi SAW
berdasarkan suatu hadis yang mana Nabi SAW bersabda. Nabi sebutkan, Nabi kata, "Lau kuntu amiran li an tasjuda ala imri'in la amartu an-nisaa." Kalaulah aku ini disuruh untuk kalian sujud, nescaya aku akan menyuruh para wanita itu untuk sujud kepada bu'ulatihin, kepada suami-suami mereka. Tetapi kerana Allah Ta'ala dah larang perbuatan sujud itu, selain daripada Allah Ta'ala, melainkan hanya sanya kepada Allah Ta'ala, maka oleh kerana itu benda itu tidak lagi dibenarkan, tidak lagi dibenarkan, dan hukumnya telah dimansuhkan, dan tak boleh lagi kita berlakon sujud ke, pimai kat siapa-siapa, sujud kat orang tu ke, maka ia adalah menutup kepada jalan yang membuka kepadanya syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana sujud tu hanya sahaja adalah merupakan hak yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, sujud ni kalau tuan-tuan semayang, sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam solat, kenapa dalam banyak-banyak rukun solat Allah hanya perintahkan sujud 2 kali, yang lain semua sekali? Mana ada 2 kali? Padahal kalau tuan-tuan fikir logik, lepas kita turun daripada i'tidal sujud, Allahu Akbar sujud, lepas tu kita duduk antara sujud, Allahu Akbar, patutnya lepas duduk antara sujud kita bangun balik lah. Apa susahnya? Lepas duduk antara sujud, tahan tangan, naiklah balik atas, tak payahlah nak sujud sekali lagi. Boleh saja buat macam tu. Tapi Allah suruh kita, dah untuk sujud kamu kena buat 2 kali. Kena buat 2 kali berbanding rukun-rukun yang lain. Ini menunjukkan kelebihan sujud bagi rukun salat berbanding sekalian rukun yang lain. Sebab apa tuan-tuan? Sebab sujud ni pahala dan fadilat dia saja besar berbanding yang lain. Pertama, dalam hadis Nabi kata, semua anggota-anggota sujud tidak akan disambar oleh api neraka. Allah berfirman kepada neraka bahawasanya, uharrimu 'alan nar an ta'kula 'ala atharis sujud. Aku haramkan kepada neraka untuk dia bakar mana-mana anggota sujud bagi mereka yang telah sujud kepada aku. Sebab tu kalau siapa sujud 7 anggota tak kena betul, bahagian anggota sujud yang tak kena tu kena bakar dengan api neraka. Sebab tu sujud kena biar bagi betul. Cuma baru ni adalah orang tanya saya, dia kata, "Ustaz, ada orang kata kalau kita solat jangan pakai face mask, sebab bila kita pakai face mask, hidung kita tak kena dekat lantai, pasal ada mask yang menutup dan menghalangnya." Dan ada juga di sana hadis Nabi yang mana baginda melarang untuk seseorang itu solat dalam keadaan ia menutup mukanya atau menutup mulutnya. Dipanggil dalam bab taghtiyah dengan talassum. Talassum ni tutup hidung dan mulut. Kalau tuan-tuan biasa tengok orang Arab Badui, kalau tuan-tuan kawan dengan mereka lah, dia kalau duduk kat padang pasir, Arab kan suka pakai dia punya apa ni, bubuh tabau ni. Bila dia nak semayang kat padang pasir ke musim sejuk, kalau tuan-tuan perasan, dia pun suka lilit mulut dia apa. Cuba perhati tengok, dia pun bukan jenis pakai macam ni, buah tabau macam ni saja. Itu time duduk dalam bangunan, dia pun buat macam tu lah. Bila duduk kat padang pasir, kadang-kadang main apa tu, angin pasir tu kan, dia pun ambil dia pun punya selendang tu, dia pun balut tutup, hanya menampakkan mata mereka atas ni, dan dia punya selendang tu lah dia balut-balut muka dia tutup. Jadi di zaman Nabi ada orang Arab buat macam tu, dan Nabi tegur dia. Nabi tegur daripada berbuat talassum. Talassum ni tutup hidung dan mulut. Dan satu lagi, Nabi pernah tengok seorang semayang, dia angkat takbir, dia semayang, dia terus tutup mulut dia. Alhamdulillah, dia tutup sepanjang baca tengqiyam tu, dia tutup je mulut dia. Jadi Nabi tanya lah, pasal apa api tutup mulut?
Ya. Jadi Nabi melarang dia menutup mulut dia. Baik, ya, hadisnya memang ada, tetapi ulama mengatakan perbuatan itu tidak membatalkan salat. Dia hanyalah perbuatan makruh di dalam salat. Namun makruh itu kalau saja-saja. Kalau ada keperluan, dia tidak menjadi makruh. Contoh, ulama kata kalau dia ni jenis mulut berbau, kan Nabi larang siapa yang mulut bau, Nabi kata jangan mai semayang berjemaah. Kan Nabi kata siapa yang makan daripada pokok ini dan pokok ini, yang ini merujuk kepada bawang putih mentah, Nabi kata jangan fala yaqribanna musallana, jangan mai datang tempat semayang jemaah kami. Sebab apa? Bau tu kacau orang sebelah. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, orang sebelah, ish, musangking ni. Yang kawan sebelah tu memang kaki durian, selalu pi kat UAJ 12 tu. Contohlah. Jadi dia nak sembahyang pun dah ke laut dah tuan-tuan, dia melilau ni, bila panjang pula tu imam ni time PKP ni baca pendek dia kata. Dia duk kalut nak pergi makan durian. Kadang-kadang bau tu mengganggu orang yang salat. Tapi kalau ada setengah orang dia jumpa saya, ustaz, dia jumpa saya, tuan-tuan, dia cakap, ustaz, anak saya tak nak datang semayang. Kenapa? Saya kata, Haji, dia pernah datang, orang sebelah tegur, rupanya dia ada masalah penyakit mulut berbau. Memang ada orang penyakit macam tu, tuan-tuan. Dia memang pergi buat rawatan dengan doktor. Dia datang jumpa saya, dia bercakap, saya duduk jarak macam ni, boleh bau mulut dia, sampai saya pun kena gitulah, tahan nafas sikit. Dia memang ada masalah macam tu. Jadi dia kata bila semayang, masa tu belum PKP lagi lah, duduk sebelah, dia pula jenis baca tu bismillahirrahmanirrahim itu, dia orang sebelah tu memang berbau mulut dia, ya. Jadi dia memang tengah buat rawatan, dia dah pakai macam-macam lah, yang wash mouth lah, kumur, jenuh kumur lah, tinggal tak telan ya. Kalau boleh telan, nak telan, tapi tak boleh telan lah. Doktor memang kata ada masalah gusi, dia ada bermasalah, masalah lendiran gusi dia memang kena rawat lah, ya. Jadi dia kata boleh tak dia semayang, dia baca dalam hati. Saya kata tak boleh. Mana boleh baca dalam hati, sebab kamu kan bisu. Habis kalau saya baca pelan sikit, orang sebelah bau. Jadi saya kata tak apa, baca sambil menutup mulut, kerana ada keperluan di situ. Memang ada hadis Nabi larang, tetapi Nabi larang tu jika tidak ada keperluan. Contoh, Nabi pernah kata seorang tengah semayang, dia menguap, dia tak tutup mulut. Nabi tegur, kalau kamu menguap, falyakzim fahu, tutup mulut dia, jangan biar syaitan masuk ke dalam mulut kamu. Maknanya ada keperluan dah, ada lah, pasal tak mau bagi syaitan masuk. Jadi bila solat menguap, kita kena tutup mulut kita, ya, kerana ada keperluan. Bahkan Imam Nawawi sebut dalam Majmu', kalau seorang perempuan dia nak semayang, jangan dia tutup muka dia. Tapi kalau dia semayang yang jenis masjid tak ada tabir ni, dia pula jenis cantik punya perempuan, kan, bila semayang Allahu Akbar, jenis masjid tak ada tabir, datang satu hamba Allah, nampak dia jalan, duk perhati dia, boom, berlanggar dengan tiang ni, masuk Facebook viral. Tok Siak berlanggar tiang, bukan Tok Siak sini lah, jangan terasa. Berlanggar tiang kerana melihat kelibat Mira Filzah, macam Mira Filzah itu contoh lah, tuan-tuan. Nak katakan dia tengok perempuan tu cantik sampai berlanggar tiang, boom, berdarah hidup. Allahu Akbar, kena berjahit pula. Maka ulama kata kalau wanita tu perasan orang duk perhati muka dia sedang dia solat, dia perlu untuk menutup muka dia bagi mengelakkan daripada fitnah. Dia boleh solat walaupun perbuatan itu asalnya tak perlu, tetapi untuk menutup daripada ruang fitnah, maka ia dibolehkan kalau tempat dia solat tu tak ada tabir. Jadi dia tabirkanlah muka dia, ya. Jadi kita duk pakai face mask ni bukan saja-saja nak pakai, lemah lah pun, tuan-tuan.
Kita Allah, kalau yang pakai cermin mata lagi kesian. Mata si cermin tu si kelabu lah. Kan? Kena pula time musim hujan-hujan ni. Jadi kita pun kalau boleh bukan nak pakai pun, bukan kat sepanjang masa kita pakai. Semayang kat rumah kita tak pakai lah. Tapi disebabkan kerana kita nak mengelakkan daripada wabak ini, maka ia juga merupakan satu darurat atau satu keperluan. Maka kerana itu dia tidak menjadi sebarang perkara yang berkait dengan persoalan sah atau tidak sah sujud itu. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, sujud ni, hidung ni tak wajib diletakkan di lantai, sunat sahaja. Mazhab Syafi'i kata yang wajib mesti dahi. Hidung itu sunat kerana Nabi bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati adwin. Allah perintahkan aku sujud pada 7 anggota. Nabi kata kedua telapak tangan, 2 lutut, 2 kaki, dan Nabi kata dahi. Tetapi lepas tu Nabi isyaratkan pada hidung. Nabi tak cakap hidung, Nabi kata dahi. Cuma Nabi isyarat juga pada hidung. Jadi kata mazhab Syafi'i, dahi tu yang dikira nombor 7. Yang hidung tu adalah pelengkap kepada dahi tadi. Maknanya kalau satu orang dia sujud, dia buh dahi dia, hidung dia tak kena, sah sujudnya dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dia buh hidung, maka itu lebih afdal kerana kita boleh pastikan bahagian dahi kita tu betul-betul menekap bagus dan tepat pada atas lantai. Ya. Kalau mazhab lain, mereka kata wajib bubuh hidung dan dahi. Kerana Nabi kata dahi, tapi Nabi tunjuk juga hidung, nak kata hukum mereka sama. Tapi mazhab Syafi'i kata kalau hidung sekali dah jadi 8 lah pula, bukan 7. Itu hujah masing-masing lah. Mazhab lain kata hidung pun wajib juga letak. Yang lebih dahsyat mazhab Hanafi, salah satu buh hidung saja pun boleh. Hak hidung tajam tu, buh hidung, dahi tak kena. Buh dahi pun saja pun boleh. Buh dua-dua lebih afdal. Ya. Jadi kalau hidung jenis kepek macam kita ni, bubuh atas lantai, kena dahi terus lah. Depa yang hidung tajam tu tak apa. Tapi kalau nak bubuh sujud dah hidung saja, sakit hidung tuan-tuan. Kepala kita ni berat. Nak tanggung badan belakang lagi. 40 tahun sujud pakai hidung, jaga esok hidung pun tak ada. Jadi afdalnya pada tapi mazhab Hanafi kata afdalnya dahilah. Yang wajib salah satu, tapi yang afdalnya dia mengutamakan yang dahi. Sebab Nabi bila sujud, Nabi tekan dahinya sikit. Kerana menekan ketika sujud tu afdal. Tuan-tuan kalau sujud, tuan-tuan tekan sikit kepala tuan-tuan, itu sunnah. Jangan boh saja, tekan sikit, letak pressure sikit pada dahi tu dengan gunakan kita punya otot di leher tu. Itu juga dituntut, ya. Cuma saya tengok ada orang ni bila dia sujud, dia turun tu, dia seret. Saya kata saya buat macam tu nak bagi dahi nampak hitam. Yang tu niat tak ikhlas lah tu. Dia dahi hitam tak hitam ni bukan penanda kepada kuat semayang. Yang penting sujud kena mau bagi betul, ya. Baik. Dan banyaklah kelebihan sujud ni tuan. Kalau kita nak cerita, sujud ni sebab masuk syurga. Nabi kata pada Rabi'ah bila dia kata, ya Rasulullah, doalah aku nak duduk syurga sama dengan kau di syurga Firdaus. Nabi kata apa? Fa'inni ala kathratis sujud. Nak masuk syurga sama dengan aku, banyakkan sujud. Apa makna banyak sujud? Bukan kita tambah sujud lagi bagi banyak dalam semayang. Maknanya banyakkan semayang sunat. Kerana sujud ni kita nak buat banyak masa time semayang je lah, kan? Jadi maksud Nabi tu banyakkan sujud, maknanya banyakkan solat sunat selain solat fardu. Satu lagi tuan-tuan, maksud banyakkan sujud ni juga ulama kata termasuklah sujud tilawah dan sujud syukur. Sebab tu saya tak faham kadang-kadang orang kita ni, minta maaf lah, saya kena tegur lah. Kadang-kadang mereka baca majlis khatam Quran. Bila majlis khatam Quran, mereka ada wuduk dah? Ada lah, masing-masing pegang mushaf. Bila sampai pada surah Al-Alaq, kan,
wasjud waqtarib, la ilaha illallah, subhanallah. Pasal apa hang tak sujud? Dia gantikan sujud itu dengan zikir. Zikir tu ulama kata bagi siapa yang tak ada kemampuan untuk sujud, macam dia tak ada wuduk, sebab dalam mazhab Syafi'i disyaratkan nak sujud kena ada wuduk, sebab dia sebahagian daripada rukun bagi salat. Jadi nak masuk dia pun kena ada takbir, lepas dia pun kena ada salam. Ni hang ada wuduk hampir baca subhanallah, pasal apa? Sujud nak. Yang duduk kat luar tak join tu, dia tak ada wuduk, dia saja nak join, dia dengar, dia nak baca, tak apalah. Melainkan kalau mazhab lain dia tak syaratkanlah ada wuduk tu. Cuma nak katakan, setiap kali kita sujud tu tuan-tuan, Allah gugurkan dosa, Allah berikan hasanat, Allah angkatkan darjat. Bahkan syaitan ketika kita sujud, itulah benda yang paling mendukacitakannya. Sebab tu kalau kita sujud, setan akan menangis. Disebutlah hadis, setan akan menangis, teresak-esak. Setan kata, Tuhan perintahkan aku sujud, aku tak sujud. Anak Adam dia sujud. Jadi nak lemahkan setan, kena banyakkan sujud, ya. Ini salah satu daripada fadilat sujud yang boleh kita bincangkan. Wallahu ta'ala a'lam.